Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Pada minggu ini, murid-murid akan belajar dalam unit 13, Bukan Ku Pinta. Tajuk akibat bertembung, iaitu lebam. Standard pelajaran 9.1.1. Murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 100. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu cikgu mahu murid-murid baca dan fahami teks serta gambar dalam buku teks halaman 100. Okey, tajuk akibat bertembung, kita ambil tajuk yang pertama dulu, iaitu lebam. Lebam dan terseliuh ialah sejenis kecederaan ringan. Okay, dalam tajuk ni nanti murid-murid akan belajar tentang lebam dan juga terseliuh. Jadi pada minggu ini, pada kali ini kita akan belajar lebam dahulu. Jadi kedua-dua kecederaan ini iaitu lebam dan terseliuh merupakan kecederaan ringan. Bukan kecederaan parah. Kalau parah ni mengeluarkan darah yang banyak. Lebam ialah keadaan permukaan kulit yang kebiruan akibat kecederaan salur darah pada lapisan kulit. Ini contoh lebam. Biasanya kecederaan lebam ni biasa kita kena. Agak biasa juga kita kena kalau kita bersukan, terjatuh, terhantuk ataupun terkena pukulan dan sebagainya. Jadi lebam ialah permukaan kulit yang kebiruan. Itu contoh gambar menunjukkan keadaan kulit yang kebiruan akibat kecederaan. Sebagaimana yang cikgu cakap tadi, disebabkan kemungkinan terjatuh ataupun pelanggaran, menerima hentakan dan sebagainya. Punca lebam. Dia ada beberapa punca mengapa lebam ni berlaku. Okay, yang pertama, terkena hentaman ataupun hentakan objek keras. Pelanggaran antara manusia dan haiwan atau objek. Hentaman yang pertama tadi terkena hentaman. Hentaman ni macam pukulan ataupun tiba-tiba objek datang, itu hentaman. Ataupun hentakan kan, ataupun kita terhantuk objek keras. Contohnya kita terhantuk pintu, terhantuk tembok dan sebagainya. Pelanggaran antara manusia, contohnya dalam sukan rugby kan, berlaku pelanggaran ataupun bola sepak, permainan bola sepak. Itu pelanggaran antara manusia. Antara haiwan, contohnya kalau kita berlari tiba-tiba anjing datang langgar kita, dia pun lari, anjing tu pun lari, kita dalam keadaan lari tiba-tiba berlaku pelanggaran, kita jatuh, berlaku lebam dekat kaki kan. Itu contoh pelanggaran dengan haiwan. Ataupun kita sedang berjalan-jalan tiba-tiba burung datang, contohnya burung gagak datang secara tiba-tiba. Ataupun sewaktu kita naik basikal, burung gagak datang tiba-tiba, kepala kita terkena burung yang terbang tu. Itu pun boleh, salah satu contoh lebam berlaku. Ataupun objek, kita berlanggar objek, kita berlanggar tembok. Contohnya kita naik basikal, terlanggar tembok, ataupun terlanggar kayu, terlanggar dahan pokok. Itu contoh yang perkara yang boleh menyebabkan berlakunya kecederaan lebam. Ataupun kita terjatuh. Contohnya kalau kita melakukan pendidikan jasmani di padang, kita lari-lari terjatuh di tanah, kemudian berlakunya lebam kan, pada kaki ataupun pada kepala ataupun pada tangan kan. Ikut
bahagian mana yang landing ke tanah. Kalau tangan dah, kalau kepala, kalau kaki lah. Tu terjatuh. Tu contoh, contoh-contoh puncanya lebam dalam gambar tu. Contohnya tumbukan, terkena tumbukan, bergaduh kan. Bergaduh biasa, bergaduh biasanya berlaku lebam. Kemudian bermain sukan, contohnya bola sepak, rugby, hoki dan sebagainya. Ataupun terjatuh tangga. Terjatuh tangga tu salah satu contoh punca lebam. Okey, gejala lebam, kita lihat gejala-gejala lebam. Apakah yang menunjukkan lebam tu, kecederaan lebam tu berlaku pada diri kita. Okey, yang pertama bengkak. Berlaku bengkak, bengkak di tangan. Kalau jatuh terkena tangan kan, landing kat tanah tu kena tangan kan. Bengkak, tangan tu jadi bengkak. Ataupun kaki, bahagian kaki kan. Pelanggaran dengan anjing siang, waktu siang tadi, menyebabkan kaki kita tu jadi bengkak. Tu contoh. Yang kedua, sakit dan lenguh. Sakit dan lenguh bahagian yang tercedera tu. Bahagian tercedera kan. Contohnya tangan kita. Tangan kita yang jatuh tadi kan. Rasa lenguh bahagian tangan tu. Ataupun rasa sakit, rasa pedih-pedih je kan. Itu gejala lebam lah tu. Kesan kebiruan atau ungu. Mula-mula tu yang masa berlaku, mula-mula berlaku tak nampak lagi tak nampak lagi lebam tu. Biasanya agak mengambil masa yang agak lama juga, agak mengambil masa dalam beberapa jam juga untuk menunjukkan bahagian tu jadi lebam. Jadi ada kesan biru ataupun ungu. Tu contoh gambar kan. Kesan betis tu dah nampak ungu dah. Dia biru keunguan. Okay, yang keempat, rasa panas bahagian tercedera. Rasa panas kan, rasa pedih kan. Bahagian tercedera, rasa panas je. Itu merupakan gejala lebam. Okey, tempoh untuk sembuh. Kalau kita mengalami gejala lebam ni, kecederaan lebam memerlukan masa hingga 5 hingga 7 hari untuk sembuh. Maksudnya dalam tempoh 5 hari. 5 hari hingga 7 hari untuk kesan lebam tu hilang. Yang warna biru dengan ungu tadi tu hilang dalam tempoh 5 hingga 7 hari. 5 hingga 7 hari. Itu contoh. Contoh tempoh hari dalam kalender tu. Contohnya hari ini, kalau murid-murid kena hari ini 19 hari bulan. Jadi tempoh 5 hari tu biasanya tempoh antara 5 hari yang bulat biru tu ataupun hingga 7 hari yang bulat merah tu. Okey, mari kita lihat pula cara rawatan lebam. Jangan bimbang sebab lebam dan terseliuh ni merupakan jenis kecederaan ringan. Tidak membawa mudarat yang begitu besar. Jadi kita boleh melakukan rawatan sendiri dahulu. Kalau kesan tu teruk, barulah kita pergi jumpa doktor. Yang pertama, tuam sejuk menggunakan ais selama lebih kurang 10 minit setiap 2 jam selama 2 jam. Jadi kita ambil air batu, kita letak dalam plastik kan. Kita letak dalam plastik yang masa mula-mula kena tu. Masa mula-mula kena tu, kita cari air batu, kita letak dalam plastik. Contohnya dalam gambar yang pertama tu kan. Kemudian kita tuam bahagian yang tercedera tu selama 10 minit. Lebih kurang 10 minit setiap 2 jam. 2 jam pertama. Mula-mula tu 10 minit. Okey, dah cukup 10 minit. 2 jam lepas tu. Contohnya kamu kena waktu pagi kan. Lebam tu waktu pagi sebab waktu berjoging di Bukit Layang-Layang, contohnya pukul 8 pagi. Jadi pukul 9 tu kamu tuam ataupun 8.30 tu kamu tuam dengan air sejuk, dengan air batu.
selama 10 minit. Kemudian pukul 10.30 pula. Buat perkara yang selama 10 minit. Selama 2 hari. Selama 2 hari. Maksudnya 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam selama 2 hari. 2 hari yang pertama kena tu. Tuam benda sejuk. Ataupun sekarang ni banyak dah. Bukan air batu je. Dalam bentuk gel pun ada. Dalam bentuk gel. Benda sejuk kan. Jadi biasanya air batu lah. Perkara mudah yang benda yang mudah, paling mudah kita cari. Jadi tuam selama 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Dalam tempoh 2 hari tu tuam. Selepas tu tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit. 3 kali sehari selepas 3 hari. Maksudnya hari ketiga tu tuam panas sejuk kan. Panas sejuk lebih kurang 10 minit. Yang tuam panas tu yang tuala tu kan. Kita letak tuala dekat bahagian yang haba. Contohnya terkena kita salai dekat kita jangan bagi kena api tu. Kita jauhkan sikit tuala tu kan. Bagi panas sikit kemudian kita tuam bahagian lebam. Tu contoh contoh gambar tu boleh tunjuk boleh murid lakukan seperti itu. Kita habakan tuala tu jadi panas. Kemudian contohnya kita letak tuala tu di atas setrika kan. Setrika bagi panas sikit. Kemudian kita tuam bahagian yang cedera itu. Jadi yang ni selepas 3 hari, yang 2 hari tadi tu setiap 10 minit 10 minit setiap 2 jam tuam dengan air batu. Jadi hari ketiga kita selang-seli. Kita selang-seli selama 10 minit tuam panas dan tuam sejuk. Dua-dua kita buat. 3 kali satu hari. Contohnya pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. 3 kali satu hari ya. Maksudnya selepas hari ketiga. Tu kalau biru tu tak hilang. Kalau biru tu hilang masa kita 2 hari tu dah tak perlu buat kan. Ni untuk kesan lebam tu tak hilang selepas hari ketiga. Jadi kita kena tuam sejuk dan panas selama 10 minit 3 kali satu hari selepas hari ketiga. Okey, cara bantu mula ni sewaktu terkena cedera, waktu kita mengalami kecederaan ataupun sewaktu rakan kita mengalami kecederaan ataupun sewaktu kita melihat orang mengalami kecederaan lebam. Jadi kita boleh buat bantu mula. Bantu mula. Okay, yang pertama, rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan. Jangan bagi kawasan yang cedera itu bergerak. Kita rehatkan dia. Itu maksud rehatnya. Kita jangan biarkan kawasan yang tercedera itu bergerak, melakukan pergerakan. Itu maksud rehat. Yang kedua, tuam sejuk selama 10 minit selang 2 jam. Macam cikgu cakap tadilah. Ambil air batu, isi dalam plastik, tuam selama 10 minit. Selang 2 jam. Setiap 2 jam tu tuam 10 minit. Yang ketiga, balut kawasan yang tercedera dengan kain balutan yang bersih. Cari kain yang bersih, balut kawasan yang cedera. Keadaan ini bertujuan untuk mengenakan tekanan pada anggota yang tercedera. Maksudnya, kena balut dengan kemas. Balut dengan kemas supaya bagi tekanan pada anggota yang tercedera tu kan. Yang keempat, tinggikan kedudukan anggota yang tercedera melebihi paras jantung. Kan? Contohnya tangan kita kan. Tangan kita yang lebam tu, tinggikan sikit dari dada kan. Contohnya kalau lutut lebam, tinggikan. Kalau kaki lebam macam mana? Nak tinggikan bahagian tercedera. Maksudnya orang yang tercedera tu perlu baring, perlu tidur kan. Lepas tu kita angkat kakinya. Okay, yang kelima, rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Kalau kejadian tu lebam tu teruk, kena rujuk
doktor untuk mendapatkan kepastian apakah punca lebam itu berlaku, adakah bahaya ataupun sebaliknya. Okey, baiklah murid-murid, latihan di rumah. Jawab soalan-soalan berikut dengan betul tentang kecederaan lebam. Murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 100. Jadi jawab soalan yang akan dikemukakan, tulis dalam buku tulis. Tak perlu print, salin je benda mudah. Murid-murid salin je soalan dalam buku tulis. Salin semula soalan. Kalau tampal nanti tebal buku tu. Kan, buku tulis tu tebal kan, buku PJPK tu tebal. Jadi semoleknya murid-murid salin semula soalan dan jawab pada buku tulis murid-murid sendiri ya. Okey, ini soalannya. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 4, tajuk akibat bertembung lebam, standard pelajaran 9.1.1, arahan jawab soalan-soalan di bawah dengan betul. Rujuk buku teks halaman 100. Maksudnya murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 100 kerana jawapannya ada di situ. Okay, nyatakan 3 punca berlakunya kecederaan lebam. Jadi 3 punca tadi apa hentakan, hentaman, hentakan dan hentaman. Yang kedua, pelanggaran antara dengan manusia, haiwan ataupun objek. Yang ketiga, terjatuh. Itu contoh jawapan. Okey, soalan kedua, apakah gejala-gejala yang menunjukkan berlakunya kecederaan lebam? Jadi nyatakan 4 gejala tadi. Kemudian berapakah masa yang diambil untuk memulihkan kecederaan lebam? Biasanya berapa tempoh masa untuk kecederaan lebam tu benar-benar pulih. Jadi nyatakan di situ. Okay, soalan keempat, susun semula cara bantu mula mengikut susunan nombor yang betul. Jadi susun yang mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi tulis nombor pada kotak tu. Tulis nombor pada kotak. Okey, contoh latihan. Buat tarikh, hari, tarikh, kemudian tajuk akibat bertembung iaitu lebam, standard pelajaran 9.1.1, arahan jawab soalan-soalan di bawah dengan betul. Jadi rujuk buku teks halaman 100. Tulis soalan 1, jawab. Soalan 2, jawab. Soalan 3, jawab. Kemudian soalan keempat, tulis. Kemudian tuliskan nombor. Yang pertama, tinggikan kedudukan anggota yang tercedera melebihi aras jantung. Yang ni nombor berapa? Yang ni susunannya nombor berapa dalam cara bantu mula. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan sekian. Terima kasih.